untuk menyampaikan pembelajaran di rumah. Berdasarkan kaji selidik PDP, dalam talian melibatkan lebih 670,000 ibu bapa dan kira-kira 900,000 murid sekolah di seluruh negara secara keseluruhannya. Pemilikan peranti untuk membolehkan PDP dilaporkan agak terhad. Ini membabitkan pemilikan peranti seperti komputer peribadi 6%, tablet 5.76%, komputer riba 9% dan telefon pintar 46%. Bagi murid yang tiada langsung sebarang peranti, jumlah peratusannya adalah 36.9%. Yang mana jumlah tiada langsung peranti adalah 329,918 murid. Daripada jumlah itu, 50% murid sekolah rendah tiada langsung peranti. Bagi murid luar bandar, 50% murid tiada langsung peranti. Malah bagi murid di luar bandar, peratusan bagi murid memiliki komputer peribadi, tablet, komputer riba dan juga telefon pintar juga menunjukkan jurang perbezaan yang ketara. Ini dapatan soal selidik yang dibuat membabitkan 1 juta murid. Bayangkan jika soal selidik ini membabitkan jumlah keseluruhan 4.7 juta murid di seluruh negara. Era normal baru pendidikan, persoalannya di mana kedudukan kita nanti. Anda sedang menonton Agenda Awani. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat datang ke diskusi yang cukup penting untuk negara. Ya, kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang cukup berbahaya, tapi ilmu adalah jalan keluarnya, kerana kalau tidak ada sains dan teknologi untuk melawan virus ini, bayangkan di mana kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana langkah ketat dan agresif dan proaktif yang diambil oleh negara sepanjang 2-3 minggu lepas telah menyaksikan hari ini buat pertama kali kes baru hanya 36, malah kes yang sudah sembuh melebihi 60%. Antara statistik yang cukup positif di seluruh dunia tentang mereka yang sembuh. Tetapi soalnya, kita perlukan lebih ilmu, lebih pendidikan dalam pelbagai isu yang mendepani kurun ke-21. Dan kerana industri yang terbabit, sektor terbabit disebabkan oleh pandemik ini juga adalah sektor ilmu dan sektor pendidikan. Saya berterima kasih kepada Ibu Berhormat Senator Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, kerana buat pertama kali hadir di Astro Awani sebagai Menteri Kanan dan yang bertanggungjawab terhadap pendidikan. Pertama kali saya cuma nak tanya soalan ini. Antara skop tanggungjawab yang paling besar adalah Kementerian Pendidikan. Dan antara yang terkesan paling besar juga disebabkan pandemik tentunya juga pendidikan, dengan ibu bapanya, dengan bilangan murid yang berjuta itu, dengan infrastruktur melampaui seluruh negeri, sama ada pendalaman maupun bandar. Jadi saya beri peluang untuk yang berhormat Dr. Razi ceritakan dulu bahawa ramai yang bertanya, lama Kementerian Pendidikan merumuskan apa nak buat, sampailah hari itu 10 hari bulan bila terus dikeluarkan. Tapi bila keluarkan, batal tak batal, yang mana nak tunda tahun depan dan sebagainya. Saya nak minta cerita manusianya dulu, kerana barisan depan melawan pandemik mungkin Kementerian Kesihatan, tapi barisan depan ilmu itu pimpinan, Doktor. Terima kasih Saudara Kamarul menjemput saya ke sini pada malam ini. Dan ya, betul, maknanya apabila kita bercakap dalam konteks pendidikan ini, hampir seluruh rakyat Malaysia itu tersentuh dengan pendidikan. Ya, pelajar kita ada hampir 5.5 juta orang dan 450,000 orang guru, ya, dengan ibu bapanya, dengan atuknya, dengan neneknya. Jadi kita lihat pendidikan ini akan menyentuh keseluruhan rakyat pada pelbagai peringkat. Sebab itu dalam konteks kita di KPM, apabila kita bercakap tentang persediaan apa yang kita perlu laksanakan berkaitan dengan COVID ini, kita amat teliti. Ya, sebelum KPM membuat pengumuman berkaitan dengan apakah tindakan selanjutnya, kita telah laksanakan pelbagai sesi perbincangan, ya, berbincang dengan pelbagai pihak.
termasuklah ibu bapa, persatuan ibu bapa, guru, NGO berkaitan pendidikan. Kita berbincang dengan pengarah-pengarah pendidikan negeri, kita berbincang dengan pegawai-pegawai pendidikan daerah, kita berbincang dengan Esko Pendidikan Negeri, kita berbincang dengan Majlis Agama Islam Negeri, segenap lapisan masyarakat dan sekolah swasta, tadika swasta dan sebagainya, kerana kita tahu sebarang keputusan yang kita akan umumkan berkaitan dengan pendidikan ini akan memberi kesan kepada ramai pihak. Jadi sebab itu ada yang tanya pada saya agak Menteri Pendidikan ini tak mengeluarkan sebarang kenyataan. Dalam keadaan krisis ini, kami di kementerian berpendapat bahawa kita perlu datang dengan satu pendekatan yang cukup kemas. Kita tidak mahu sebarang keputusan yang dibuat kelak nanti memberi kesan sebaliknya. Jadi alhamdulillah daripada sesi perbincangan ini, daripada sesi libat urus yang kita adakan ini, kita dapat pelbagai maklumat, pelbagai pandangan. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa, guru-guru dan pelbagai pihak yang telah bersama dengan kami di kementerian memberi pandangan, memberi input kepada kami supaya kami dapat membuat satu keputusan yang dirasakan terbaik untuk negara dalam situasi pada hari ini. Okey. Doktor, kalau kita lihat, soalan pertama tu, sekolah ni bila? Ya. Buka ke tutup? Ya. Kalau buka pun selamat tak selamat? Ya. Jadi saya nak bahagikan perbincangan malam ni kepada langkah jangka pendek, sederhana dan panjang. Okey. Jangka pendek ini, kalau boleh kita berundur kembali kepada Rabu 15 April tu, bila doktor bercakap kepada negara, bagaimana nak, apa waktu tu strategi Kementerian Pendidikan dan doktor sendiri untuk meredakan kebimbangan. Kerana kita, siapa pun ibu bapa, datuk nenek tak nak anak atau cucu mereka risiko keselamatan. Kerana penyakit ini tidak ada ubat. Jadi apa strategi pada ketika itu? Kamarul, kalau saya boleh berkongsi, apabila kita melihat, kita mendapat pandangan ibu bapa daripada perbincangan yang banyak kita lakukan ini, hampir keseluruhan, hampir semua pihak menyatakan bahawa keselamatan anak itu yang paling utama. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa keselamatan rakyat itu merupakan satu keutamaan. Itu merupakan asas keputusan kita. Jadi berdasarkan asas tersebut, kita lihat apakah faktor-faktor, apakah cabaran-cabaran, kita ambil kira dan kita pastikan bahawa dalam apa jua keputusan yang kita laksanakan, keselamatan anak-anak menjadi keutamaan kita. Itu merupakan asas paling penting. Bila dah selamat, dah tahu sekolah tu ditutup dan sebagainya, kemudian tiba pula soalan, tahun ni tahun periksa, macam mana? Selalu 10 bulan lagi pun orang dah risau, ini pula melihat semakin dekat April, Mei dan sebagainya. Jadi mungkinkah itu pendorong kenapa diumumkan tentang keadaan SPM dan juga STPM semuanya? Betul, Kamarul. Itu antara sebab utama. Sebab kita tahu ibu bapa di rumah, apabila berlaku krisis ini, ibu bapa di rumah merasakan bahawa keadaan ini memerlukan satu penyelesaian yang terbaik, mengambil kira keselamatan anak, pada masa yang sama mengambil kira keadaan di mana anak-anak perlu menduduki peperiksaan. Jadi soalan pertama yang ibu bapa tanyakan kepada kita, bilakah sekolah akan dibuka? Bila nak buka sekolah ni? So daripada situ kita lihat kehidupan di zaman COVID ini, kita hidup dari hari ke hari, menilai situasi dari hari ke hari. Kita lihat angka jumlah jangkitan dan sebagainya dari hari ke hari. Begitu juga kami di kementerian melihat isu ini dari hari ke hari, memantau dan berbincang rapat dengan Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN untuk melihat apakah atau bilakah yang paling sesuai. Dan seperti mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan bahawa sekolah tidak akan dibuka sehinggalah keadaan selamat untuk anak-anak kita. Maka dari situ kita tahu ibu bapa sekurang-kurangnya mahukan sedikit pedoman, agak-agaknya panduan bilakah sekolah akan dibuka, sebab mereka perlu membuat persiapan apabila nak buka sekolah dan sebagainya. Dan oleh itu kita berbincang dan kita nyatakan bahawa kita akan umumkan sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum sekolah dibuka, bilakah tarikh sekolah akan dibuka. Kemudian timbul pula soalan berikutnya, kalau sekolah dibuka, adakah semua pelajar yang akan ke sekolah? Adakah semua pelajar akan ke sekolah? Maka kita nyatakan dengan jelas bahawa pelajar
kelas peperiksaan sahaja yang akan ke sekolah apabila sekolah dibuka kelab. Sebab itu kita sebut pelajar SPM, pelajar SVM, pelajar STPM dan pelajar STAM yang akan ke sekolah. Kemudian timbul pula, bagaimanakah dengan peperiksaan-peperiksaan ini? Pertanyaan, takkanlah peperiksaan akan diadakan dalam masa yang terdekat. Sebab itu kita telah berbincang, kementerian telah berbincang, bilakah tarikh ataupun tempoh yang paling sesuai untuk kita adakan peperiksaan mengambil kira keadaan semasa. Sebab itu saya pada hari tersebut kami umumkan bahawa pertamanya peperiksaan SPM, SVM dan STAM akan diadakan pada bulan Januari suku pertama sehingga Mac, maknanya suku pertama tahun 2021. Dan untuk peperiksaan semester kedua STPM akan diadakan pada bulan Ogos dan semester ketiga akan turut diadakan pada suku pertama tahun 2021. Itu selesai peperiksaan peringkat tinggi persekolahan. Kemudian ibu bapa, kita tahu ibu bapa turut bertanya bagaimana pula dengan anak-anak untuk yang akan menduduki PT3 dan juga UPSR. Dan daripada situlah berdasarkan feedback yang kita dapat, berdasarkan input yang kita dapat, kita telah membuat keputusan supaya untuk tahun 2020 ini kita batalkan PT3 dan kita batalkan UPSR. Jadi itu antara pengumuman utama yang kita umumkan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya pada hari tersebut, untuk memberi gambaran jelas. Jadi saya nak sentuh sedikit, saya amat berharap supaya dengan pengumuman tersebut maka ibu bapa, guru-guru rasa sedikit ketenangan dalam konteks berada di rumah ini, sekurang-kurangnya untuk anak-anak yang akan menduduki peperiksaan, mereka mendapat gambaran yang lebih jelas. Maknanya peperiksaan akan ditangguhkan, ditunda sehingga suku pertama tahun hadapan, dan juga peperiksaan untuk anak-anak yang bakal menduduki UPSR dan PT3, peperiksaan mereka dibatalkan. Ini jumlahnya sampai 1 juta lebih kalau kita campur daripada UPSR, PT3, SPM, SPVM, STPM, STAM. Tindakan menghadapi pandemik inilah tindakan yang tidak pernah berlaku kerana kita tak pernah mengalami pandemik seperti ini. Bagaimana susahnya untuk batalkan peperiksaan? Kerana Malaysia ni sejak sekian lama polemiknya adalah sistem pendidikan kita terlalu berorientasikan peperiksaan. Tiba-tiba Menteri Kanan Pendidikan kata batalkan sajalah UPSR dengan PT3 ni. Tentunya ada reaksi yang habis anak saya dulu masuk sekolah asrama penuh, macam mana sekarang dia nak masuk asrama? Akan pelbagai timbul isu ni. Betul. Adakah itu dihadapi, doktor? Ini antara perkara yang kita hadapi, sebab kita tahu keputusan ini merupakan satu keputusan yang cukup besar, yang amat besar, melibatkan ratusan ribu pelajar UPSR saja melebihi 400,000 orang. Begitu juga pelajar PT3 melebihi 400,000 orang. Kalau campur kedua-duanya hampir 1 juta pelajar yang terlibat. Jadi apabila kita berbincang dalam sesi libat urus kita, apa yang kadang-kadang masyarakat tidak lihat secara menyeluruh adalah jumlah. Jika kita lihat di sekolah, satu sekolah pelajar UPSR mungkin 100 pelajar, 200 pelajar. Tetapi apabila kita laksanakan peperiksaan, hampir 1 juta ini akan ke sekolah. So kita tidak sanggup mendedahkan 1 juta anak-anak ini kepada risiko COVID. Jadi kami di kementerian mengambil satu pendekatan di antara keselamatan anak-anak dan juga peperiksaan ini. Setelah dibincangkan dengan pelbagai pihak, kita kata kita berikan penekanan kepada keselamatan anak-anak. Terutamanya apabila anak-anak ini masih di peringkat awal. Darjah 6 ni mereka mempunyai banyak tahun lagi untuk ke depan, untuk belajar. Begitu juga dengan PT3. So masih ada ruang untuk mereka. Jadi di sebalik dalam situasi yang tidak pernah berlaku seperti mana kamu sebut tadi, kita perlu buat satu keputusan yang cukup sukar. Bukan satu keputusan yang mudah. Tetapi satu ketetapan mesti dibuat. Dan saya ingin memberi keyakinan kepada ibu bapa bahawa segala yang keputusan yang telah kami ambil, kami pertimbangkan, berbincang dengan pelbagai pihak demi untuk keselamatan anak-anak kita. Keselamatan jelas,
Tapi apa gantinya tu? Okey, ini yang saya ingin jelaskan sedikit tentang ganti apabila kita bercakap tentang peperiksaan ini. Kita perlu lihat dalam dua konteks. Dia ada dua konteks. Pertamanya untuk kesemua pelajar tingkatan 3 dan pelajar tahun 6. Okey, ini soalan yang sering ditanya. Untuk kesemua pelajar tingkatan 3 dan tahun 6, tidak akan ada peperiksaan ganti untuk tahun ini. Itu saya nak jelaskan. Okay. Untuk kesemua pelajar tingkatan 3 dan tahun 6, tidak ada peperiksaan ganti kerana penilaian untuk semua pelajar ini boleh dilaksanakan melalui penilaian bilik darjah. Guru-guru telah melakukan penilaian ini untuk satu tempoh yang panjang. Daripada pelajar-pelajar darjah 1 sampai darjah 6 dah dinilai pun. Guru dah ada maklumat-maklumat penilaian pelajar ini. Jadi rekodnya telah ada, maknanya pentaksiran bilik darjah itu telah dilaksanakan. Dan inilah yang akan digunakan untuk pelajar sekolah rendah untuk melihat prestasi mereka di peringkat sekolah rendah telah ada penilaian yang telah dibuat dalam bilik darjah, dan penilaian ini boleh diteruskan. Dan begitu juga dengan PT3. Jelas tidak ada peperiksaan ganti langsung. Apa yang ada, ini saya perlu jelaskan sebab ramai yang merasa agak keliru. Kita sedar apabila kita umumkan bahawa PT3 dan UPSR ini dibatalkan, maka ibu bapa yang berhasrat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah khusus, seperti sekolah berasrama penuh, seperti MRSM, Maktab Tentera Diraja, sekolah saya dulu. Mereka ini tertanya-tanya apakah kaedah yang akan digunakan. Sebab itulah kita kata dalam kenyataan kami hari Rabu lepas, kita sebut bahawa satu peperiksaan, bukan peperiksaan, satu pentaksiran khas akan dilakukan untuk anak-anak yang berhasrat ke sekolah khusus ini. Dan asyik sebut peperiksaan. Tak ada dah. Pentaksiran ini atau penilaian ini dibuat bukan semata-mata bergantung kepada akademik. Itu kena jelas. Kita perlu melihat penilaian ini dalam konteks yang lebih menyeluruh, melibatkan pelbagai aspek pelajar. Butiran itu akan dikongsikan di masa depan. Itu tentu. Saya perlu rehatkan diskusi ini sekejap. Tapi saya juga seperti doktor pergi ke sekolah berasrama penuh, tapi dia sekolah musuh saya, Maktab Tentera Diraja, saya sekolah menengah Sultan Abdul Halim. Tapi itu yang saya nak masuk selepas ini bila kita kembali. Bagaimana nak pastikan asrama penuh ke, sama ada anda di sekolah Tabuan di Kuching ke, atau sekolah di Beaufort ke, semuanya tidak ada tercicir dan tidak ada terpinggir, kerana bila kita bergerak ke dalam talian, kita mahu pastikan bahawa kualiti yang tersedia adalah adil kepada semua untuk mencapainya. Kerana itu aspirasi pendidikan negara. Bagaimana kementerian nak buat? Doktor ada di sini, beliau akan jawab soalan itu selepas ini. Segalanya jadi ekstra. Baharu, Rejoice 3 dalam 1 cool. Kesejukan dari dalam hijab yang menyegarkan dari subuh sehingga isyak. Ini baru selesa. Baharu, Rejoice 3 dalam 1 cool. Tolonglah, satu lagi Cadbury. Tolonglah. Wah, jadi pun. Wow. Kata-kata. Nak mama buangkan? Coklat halus dan bersusu, Cadbury Dairy Milk, zahirkan keceriaan.
Perintah kawalan pergerakan sedang berjalan. Jadi pastikan kebersihan tangan anda tip-top. Kerap cuci dengan sabun dan amalkan pemakaian pembersih tangan atau hand sanitizer. Duduk rumah, kekal tenang, hapus COVID-19. Kaji selidik Solidarity yang dilancarkan oleh WHO yang akan menyaksikan pelibatan Malaysia dalam usaha antarabangsa untuk menguji beberapa ubat dalam merawat COVID-19. Berdasarkan siasatan Kementerian Kesihatan KKM mendapati perhimpunan besar-besaran memberi impak dijangkiti wabak COVID-19. Spanyol kini menjadi pusat pandemik COVID-19 di Eropah. Situasi itu kini merisaukan rakyat Malaysia di sana. Basically, we are telling our people that try to avoid close contact with animals. Anda masih lagi menonton Agenda Awani. Saya masih bersama Menteri Kanan yang melihat pada pendidikan. Dr. Razi ada bersama saya. Cuba saya nak bagi konsep ini kerana saya nak masuk. Tadi keselamatan jelas ya. Isu paling utama ketika pandemik adalah tidak ada satu orang pelajar pun yang keselamatan mereka harus dirisikokan. Jadi kita akan letak mereka di rumah sampailah Majlis Keselamatan Negara membuat keputusan tentang bila nak buka PKP, MCO dan sebagainya. Lepas itu kementerian akan melakukan keputusan mereka. Itu sudah jelas. Tapi kini adaptasi, walaupun duduk rumah kita masih kena belajar. Pendidikan harus terus berlangsung, ilmu masih perlu dikongsi. Tapi soalnya pendidikan perlu duduk di atas pentas dalam talian. Dan dalam talian infrastrukturnya, capaiannya itu masih lagi satu perdebatan yang hebat di Malaysia lah dalam pelbagai konteks. Jadi macam mana KPM nak melandaikan jurang-jurang yang ada untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya ada setaraan di antara jurang itu yang boleh dilampaui supaya mereka yang jauh dari capaian internet tak semestinya ketinggalan. Terima kasih Kamarul. Berkaitan dengan capaian pelajar-pelajar dalam konteks pembelajaran di atas talian ini, dalam talian ini atau online learning, ini antara perkara yang kita teliti. Apabila berlakunya PKP, seperti mana kita tahu PKP ini tidak pernah berlaku, tidak pernah berlaku dalam sejarah. Berlaku buat pertama kalinya dalam masa beberapa minggu ini. Apabila berlakunya PKP, kita pelajar pada waktu itu sedang bercuti. Kita sekurang-kurangnya pada waktu pelajar sedang bercuti, kita mempunyai masa untuk menilai apakah yang terbaik bagi pelajar-pelajar. Sebab itu apabila PKP pertama tamat, kita dah maklumkan bahawa kita keluarkan satu garis panduan untuk pengajaran dan pembelajaran PDP di rumah. PDP di rumah. Namun begitu, dalam kita merangka garis panduan tersebut, kita berbincang secara mendalam dan kita sedari bahawa terdapat perbezaan dari segi akses pelajar kepada teknologi yang ada. Jadi sebelum ini, jika kita bercakap tentang online, apa yang kami dapati, khususnya saya, bila kita tengok balik dalam sistem yang ada, sistem online ini yang digunakan sebelum ini kebanyakannya diguna dalam konteks sekolah. Ya, ada satu platform online, MOEDL, boleh diakses oleh pelajar-pelajar, tapi sistem ini kebanyakannya diakses di sekolah, di mana internet akses ada dan di mana hardware ataupun komputernya pun ada. Tetapi apabila berlaku PDP, seperti mana kita lihat data-data tadi, kita selalu apabila berlaku PKP, dan kita melihat semula kepada PDP, pengajaran dan pembelajaran ini, daripada data-data yang kita dapat daripada kaji selidik, tadi kita lihat data-data atau nombor-nombornya, responden kita adalah seramai 700,000 orang ibu bapa, melibatkan 900,000 orang pelajar, 900,000 orang pelajar. Daripada hasil dapatan ini mendapati yang ada komputer peribadi hanya 6% sahaja, yang ada tablet 5.7%, yang ada komputer riba 9%, yang ada telefon pintar 47%, dan yang tiada peranti adalah 37%. Jadi jika kita lihat, yang tiada peranti itu memang dah cukup tinggi, 37%. Cuma kalau kita campur nombor itu, dia lebih sikit daripada 100%, kerana ada pelajar yang memiliki lebih daripada satu peranti.
Dan jika kita lihat yang paling tinggi peranti yang ada adalah telefon pintar. Ya. Tapi dengan saiz telefon pintar tersebut penggunaannya untuk pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dioptimumkan. Because pelajar ini perlu melakukan beberapa tugasan, aktiviti dan sebagainya di depan skrin. Untuk mereka terus berada di depan skrin untuk satu tempoh jangka masa yang panjang itu menyukarkan. Dan jika kita lihat dalam satu keluarga sebagai contoh, dalam satu keluarga ada anak 5 orang dan yang ada laptop 1 kongsi 5. Dan kita faham bahawa ibu bapa merasakan ini merupakan satu tekanan, dari segi hardwarenya kita tidak ada. Boleh masuk akses online-nya, ada MOEDL dalam tu ada macam-macam maklumat yang boleh disampaikan, tetapi hardwarenya tidak ada, perantinya tidak ada, alatannya tidak ada. Dan begitu juga guru yang di setengah kawasan menghadapi isu dengan akses kepada internet. Kadang-kadang line-nya terlalu slow. Oleh sebab itu dalam garis panduan yang kita keluarkan, kita nyatakan dengan jelas bahawa kita serahkan kepada guru-guru untuk tetapkan apakah kaedah yang mereka rasakan terbaik bagi pelajar-pelajar mereka, mengambil kira kekangan guru dan juga kekangan pelajar. Sebab dari segi pelajar ada kekangan, guru juga ada kekangan. Itu berdasarkan dapatan daripada kajian kita. Jadi sebab itu kita lihat seperti mana Kamarul sebut tadi, kata isunya sekarang ni adalah dari segi infrastruktur. Nak dapatkan bahan, nak dapatkan platform maklumat dan sebagainya ada. Tetapi bagaimanakah pelajar-pelajar ini dapat akses kepada maklumat yang ada sekiranya mereka tidak mempunyai alatan atau peranti untuk melakukannya. Ini antara isu utama yang kita dapati, kita lihat, kita kaji yang boleh menjadi satu cabaran besar dalam konteks PDP di rumah. Sebab itu saya sentuh sikit lagi. Sebab itu kita kata sekiranya guru dapati bahawa pelajar mempunyai masalah untuk akses kepada pembelajaran melalui online ini, guru boleh cari guna apa saja kaedah yang dirasakan terbaik. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu ada pelajar yang ketinggalan sewaktu PKP ini. Saya dah masuk tengok ni MOEDL edu.my adalah kat rumah pun saya kena masuk juga. Cuma kalau tak cukup capaian dalam talian, kalau kita negara lain, China dan sebagainya, mereka juga menggabungkan pelbagai media dan platform. Television misalnya. Saya tak tahu lah zaman doktor, tapi zaman saya dulu sekolah kita ada slot di sekolah yang kena pergi tengok TV pendidikan. Waktu tu dalam hitam putih pada. Tapi ia banyak membantu kerana pelajar kreatif dan mereka perlukan deria yang pelbagai untuk berkomunikasi. Jadi mungkin capaiannya dari sini ialah slot TV pendidikan boleh hidup kembali di Malaysia untuk jambatankan yang jurang tadi. Itu antara perkara yang kita lihat apabila berlakunya PKP ini. Kami di Kementerian Pendidikan duduk bersama dan berbincang. Kita sedar isunya, kita sedar akses pelajar terhad kepada peranti, kepada internet dan sebagainya, dan kita tahu bahawa akses kepada TV adalah lebih meluas, termasuklah di kawasan luar bandar. Oleh itu kami duduk dan berbincang mencari apakah kaedah yang ada yang kita boleh gunakan untuk memastikan supaya kita dapat hidupkan kembali TV pendidikan. Dalam satu tempoh yang singkat, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, khususnya Datuk Saifuddin. Kita berbincang, kita kata kita memerlukan satu kaedah untuk hidupkan balik apa saja yang boleh dalam konteks TV pendidikan. Oleh sebab itu kita mulakan dengan OKTV 2 jam bersiaran setiap hari sejak beberapa minggu lepas PKP pertama kita laksanakan. Kerana apa? Kerana kita ingin pastikan bahawa pelajar-pelajar ini mendapat akses berterusan kepada pengajaran dan pembelajaran. Cuma kita tahu kekangan kita dengan 2 jam ini tidak mencukupi. 2 jam sehari tidak mencukupi. Mengambil kira pelajar daripada darjah 1 sampai darjah 6, kemudian tingkatan 1 sampai tingkatan 6, dan 2 jam ini cukup singkat. Sebab itu kami di kementerian sedang melihat apakah kaedah yang terbaik untuk kita tambah lagi sesi siaran ini supaya pelajar-pelajar akan terus mendapat
maklumat pembelajaran mereka melalui TV. So akan dirancangkan lagi dan mungkin masanya dipanjangkan lagi. Cuma saya nak pergi, kalau sekolah dibuka nanti, insya-Allah. Tentunya hidup tidak boleh seperti biasa. Tak boleh nak bersesak-sesak pergi ke kantin sekolah untuk dapatkan makanan. Tambah kalau sekolah lelaki semua macam maktab tentera itulah. Atau dalam perhimpunan pagi pun tak boleh dah duduk depan tepi dan sebagainya, kena ada 1 meter. Tapi kita tahu banyak sekolah di Malaysia ada kapasiti yang penuh. Satu kelas ada 40, 30 pelajar. Macam mana nak jarakkan dia 1 meter sampai keluar ke pintu. Jadi kalau doktor boleh ceritakan persediaan dan strategi yang diambil kira sekarang oleh KPM bila sekolah buka tapi kita masih perlu penjarakan sosial. Jika kita lihat seperti mana kamu sebut tadi, apabila bukanya sekolah nanti akan adanya norma baru, semuanya kaedah baru. Jika dulu satu kelas pelajar-pelajar duduk dalam satu kelas ramai 35 orang, 40 orang, sebelah-sebelah duduk berdekatan sebelah-sebelah. Selepas ini mereka perlu dijarakkan. Jadi isunya kemudahan infrastruktur. Bagaimana? Sebab itu dalam pengumuman kita KPM minggu lepas kita nyatakan bahawa yang akan ke sekolah dahulu adalah pelajar-pelajar kelas peperiksaan. SPM, SVM, STPM dan STAM. Mengapa? Pertama sekali jumlahnya lebih kecil. Pelajar SPM sekitar 450,000 orang, pelajar SPM sekitar STPM sekitar 50,000 orang pelajar. Jumlahnya lebih kecil dan lebih mudah untuk dikawal. Mereka dah lebih matang, lebih dewasa, lebih mudah untuk dikawal, dan kita ingin melihat bagaimana sistem yang kita akan laksanakan kelak akan berjalan. Kerana sekarang ini kita di peringkat akhir merangka garis panduan SOP untuk pasca COVID nanti. Pasca PKP, apabila sekolah dibuka nanti, apakah garis panduan yang perlu diikuti oleh pelajar-pelajar. Sebab itu keutamaan kita adalah untuk memastikan bahawa aspek keselamatan itu diberi keutamaan. Jadi kita bincang dengan pihak KKM bagaimana masuk ke sekolah. Suhunya, temperature pelajar-pelajar, pelajar yang menunjukkan simptom, bagaimana kaedah untuk kita uruskan, kita asingkan dan sebagainya. Dan begitu juga apabila masuk ke kelas tadi, penjarakan sosial. Jika dahulu contohnya kelas tingkatan 5 ada 35 orang, mungkin kita perlu cari kelas yang lebih besar, ataupun kena pecahkan 2 kelas tersebut. Bila pecahkan 2 kelas, bagaimana pula dengan cikgunya? Siapa nak mengajar kelas satu lagi? Jadi ini perkara yang kita teliti satu persatu. Kita lihat satu persatu. Dan apabila sampai di sekolah, kamu sebut tadi di kantin macam mana? Adakah semua berkerumun di kantin pada satu masa untuk waktu rehat? Dan bagaimana perjalanan dalam sekolah? Yang kita akan ada tangga ini untuk naik, tangga ni untuk turun, satu laluan, tangga ini untuk turun. Itu sehingga tu detail tersebut yang kita perlu lihat. Doktor, saya dah kena pergi rehat terakhir, tapi saya ada kepentingan sendiri dalam soalan ni. Saya rasa ada ibu bapa lain juga. Maknanya tahun depan ada 2 tingkatan 5 contohnya. Dan cikgu dengan 1 tingkatan 5 pun semakin hampir periksa, semakin tekanan mereka naik. Jadi bagaimana aspek urus takbir ini? Itu sebab apabila kita lihat tarikh peperiksaan tadi, seperti mana saya sebut, peperiksaan SPM, STPM, SVM dan juga STAM tadi ditunda sehingga suku pertama tahun hadapan untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar tahun ini membuat persediaan. Jadi kita kaji, kita teliti keadaan dari semasa ke semasa. Kita lihat apa yang berlaku. Saya ambil contoh, dalam tempoh tersebut sekiranya PKP ini tamat dan juga keadaan kembali normal dengan lebih awal, pelajar ini dapat ke sekolah lebih awal, mereka telah menamatkan semua kurikulum mereka pada bulan Januari sebagai contoh. Maknanya dah selesai semua belajar. Dan cuma menunggu masa peperiksaan. Maka ruang itu boleh digunakan untuk pelajar-pelajar ini melakukan ulang kaji di rumah dan ke sekolah untuk peperiksaan. Jadi kita akan perincikan perkara ini dari masa ke semasa. Mengapa? Kerana dalam konteks ini kita perlu amat teliti. Keadaannya berubah dari hari ke hari. Dan kita ada sedikit masa lagi untuk kita perincikan, lihat apa yang terbaik. Tapi saya bagi jaminan, saya bagi jaminan bahawa keputusan kita untuk menunda peperiksaan pada tahun hadapan
tidak akan memberi kesan kepada pelajar-pelajar tahun hadapan, kerana kita akan mencari kaedah yang terbaik untuk memastikan setiap pelajar yang perlu menduduki peperiksaan melalui proses kurikulum itu seperti mana yang sepatutnya. Itu juga akan diperincikan di jangka masa yang terdekat bila bersedia, kerana Dr. Razi kalau tak ada semua dah cantik depan, dia tak akan umumkan kepada kita. Itu jelas perkaunannya. Saya rehat yang terakhir, tapi apabila kembali kita dah cakap tentang keselamatan, adaptasi normal baru, tapi kita juga mahu mengambil peluang. Pandemik memberi peluang untuk kita masuk era baru, masuk era digital sepenuhnya, bukan sebelah kaki lagi. Jadi kita selalu lihat negara lain, dia orang dah pakai Microsoft untuk education misalnya, Minecraft untuk education, Mojang atau Mojang misalnya. Mereka tidak ada peperiksaan di Finland sampai usia 16 atau 17 tahun dan sebagainya. Individu itu diberi peluang untuk jadi lebih berkembang dengan acuan sendiri. Bagaimana ini nak dipolarkan, kerana lama Dr. Razi berada di Australia misalnya, mungkin kita nak bincangkan jangka masa panjang perubahan dan anjakan sistem pendidikan Malaysia selepas ini. Pesanan puan sedang dihantar ya. 1 minit, okey? Jangan henti bermain. Jangan henti berseronok. Jangan lepaskan nikmati setiap saat bersama Oreo. Panadol adalah ubat rawatan sakit yang saya percaya di tempat kerja. Di rumah, saya juga mengesyorkan Panadol kepada ahli keluarga setiap kali sakit kepala menyerang. Badan akan menyingkirkan paracetamol secara semula jadi dalam 24 jam. Percaya Panadol. Berkesan tanpa menjejaskan kesihatan. Ini merupakan Medifax bagi Panadol. Hai, saya Diva Pizza. Usahawan berjaya di Pantai Timur. Nak jadi macam Diva? Iklankanlah bisnes orang kat TV. Mahal? Ni nak cerita. Regional package pertama di Malaysia. Iklan TV untuk Kelantan, Terengganu dan Pahang. Senanglah nak pikat hati orang Pantai Timur. Kita jangan pecah. Target tepat. Bisnes hebat untuk penebat. Buat apa lagi? Baloi boh. Jangan biarkan apa jua menjadi halangan seperti kulit momo dan bau kulit kepala. Head and Shoulders diperbaik dengan formula baharu. Lebih berkesan daripada shampoo biasa. Ia menanggalkan kesan kulit momo dan bau kulit kepala. Supaya anda dapat mendekati dia dengan yakin. 5 kali lebih berkesan. Anda masih menonton Agenda Wani. Saya masih bersama dengan Yang Berhormat Senator Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Tapi adil rasanya, tadi kita bercakap tentang pandemik COVID, adaptasi normal baru. Saya nak bacakan sedikit tokoh pendidikan kita, Pendeta Zakbar. Dalam syair Kelebihan Ilmu, beliau mengatakan ilmu itulah gemala sakti, sinarnya cerah cahaya sejati. Asal puncanya lamun didapati, sukar bercerai sehingga mati. Ini pandangan ramai orang di Malaysia, sama ada mereka mampu pergi sekolah. Datuk nenek saya dulu tak ada sekolah, mereka nak jalan kaki di sawah padi, di Perlis nak pergi zaman sebelum perang dan sebagainya. Tapi mereka masih menghargai ilmu. Ramai orang di Malaysia berpendapat bahawa sekian lama sistem pendidikan kita ke sana, ke sini, ke hulu, ke hilir dan sebagainya, itu yang belakang. Tapi kini pandemik memberi peluang pada doktor untuk mengetuai perubahan terus ke masa depan untuk sistem pendidikan negara. Sampai bila kita nak cakap Finland bagus, Skandinavia bagus, Australia bagus, doktor? Rakyat Malaysia mahu katakan, ya, Malaysia akan telan pahit sekarang dan rencanakan masa depan pendidikan lebih baik. Ya, saya setuju, Kamarul. Kita bercakap tentang sistem pendidikan yang lebih baik di negara-negara lain, di negara-negara maju khususnya. Kita melihat bahawa mereka menawarkan satu sistem pendidikan yang memberi ruang kepada anak-anak untuk menunjukkan potensi mereka. Tapi mengapa ada antara kita yang merasakan, mengapa kita tak lakukan seperti begitu walaupun telah ada dilaksanakan? Mengapa kesannya tidak begitu mengakar atau berakar di dalam masyarakat kita? Jadi ini antara perkara yang kita
perlu dalami, selami, menginsafi. Dalam konteks ini saya suka yang Pengamal sebut tentang apa yang disebutkan oleh Pendeta Zakbar tadi berkaitan dengan ilmu. Ilmu ini datangnya secara, ilmu yang datang secara lebih orang kata lebih ikhlas itu kerana ingin mengetahui itu akan kekal lebih lama dalam diri seseorang itu. Ya, kita sebab itu dalam konteks ilmu ini amat penting untuk kita tanamkan dalam diri anak-anak khususnya bahawa mereka belajar ini kerana ilmu. Mereka menuntut ini kerana ilmu. Mereka berguru ini kerana ilmu. Dan ilmu ini akan membantu mereka untuk hidup di muka bumi ini di mana-mana saja. Saya bukanlah nak bercerita tentang saya, tapi sebagai seorang anak kampung, bahasa dari Ketereh, anak kampung yang masa tu cakap orang putih pun tak kerti. Nak cakap orang putih, saya masih ingat ke maktab tentera diraja kena gelak dengan kawan. Tak pandai cakap. Itu dah tingkatan 4 kan? Itu maksud dah tingkatan 4. Sebab mengapa? Kerana tidak ada ruang, tidak ada peluang di kampung untuk melakukannya. Kemudian apabila direzekikan oleh Allah pelajar keluar negara, merantau di sana untuk satu tempoh yang panjang, dan segala ilmu yang dipelajari zaman-zaman kecil dengan mak ayah, very informal, ilmu yang tidak formal pun, bercucuk tanam ke, bertukang ke, apa sahaja, ilmu ini digunakan di mana-mana. Jadi konsepnya mudah. Apa yang ingin saya sampaikan bahawa ilmu yang ditimba secara ikhlas demi untuk mengetahui itu akan kekal lebih lama. Sebab itu dalam konteks sekarang timbul apabila tiada peperiksaan. Ada yang kata dah tak ada peperiksaan, tak payah belajarlah. Tak perlu nak tak perlu nak diuji, tiada ada penilaian. Tetapi tidak begitu. Jadi inilah ruang untuk ibu bapa melihat potensi anak-anak mereka bahawa let's sama-sama kita belajar kerana kita ingin mengetahui. Sebab itu dalam konteks pembelajaran, saya ingin ambil contoh Kamarul sebut tadi bahawa kita terlalu memberi penekanan kepada peperiksaan. Ini saya cukup terasa. Secara peribadi saya cukup terasa apabila balik ke tanah air melihat anak-anak kecil masih di sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 3 ke pusat tuition lepas sekolah sebagai contoh. Kami anak-anak di sana, saya dah bagi tahu bahawa sampai darjah 6 tak apa. Biarkan mereka merasai kehidupan sebagai anak-anak dan explore, dalami, belajar secara lebih natural, secara lebih semula jadi. Kerana pembelajaran secara lebih semula jadi ini akan menimbulkan rasa minat, rasa ingin tahu ikut yang lebih mendalam. Dia nak tahu. Dia nak tahu. Jadi kita boleh laksanakan pembelajaran dalam keadaan yang lebih menyeronokkan. Sebab itu khususnya untuk anak-anak di sekolah rendah, cukup terasa apabila melihat anak-anak ini terpaksa membuat persediaan untuk peperiksaan, sedangkan mereka itu peringkat awal dalam kehidupan mereka. Mereka baru ingin mengetahui alam, baru ingin memahaminya. Sebab itu saya rasa kita perlu melihat konteks ini dengan lebih luas. Apakah yang ingin dicapai? Sebab itu apabila kita bercakap tentang peperiksaan sebagai contoh, tidak ada UPSR, tidak ada PT3, ini tidak bermakna bahawa kita habis di situ belajarnya. Tidak. Inilah ruang untuk anak-anak ini menerokai ilmu-ilmu baru, semudah-mudah ilmu, sekecil-kecil ilmu, sehinggalah ilmu yang lebih tinggi untuk mereka menyelaminya dengan lebih mendalam. Doktor, dalam 5 minit terakhir ni, doktor lama di Australia dan sebagainya. Doktor kali pertama saya temu bual dulu di sinilah juga. Doktor kata doktor terpanggil pulang untuk membantu negara. Tentunya salah satu perkara yang doktor nak bantu juga adalah juga kesan pendidikan dan sektor pendidikan. Tapi sekarang ni takdir telah menentukan doktor perlu mengetuai kementerian. Kita cakap apa yang doktor cakap tadi, menghargai ilmu, tapi kena ada pedagoginya, ada birokrasinya, ada struktur dan institusinya. Bagaimana doktor nak implementasi itu dengan apa yang doktor ada sekarang? Secara umumnya jika kita lihat sistem yang kita ada ni dah baik. Kita ada satu kerangka yang baik. Kita ada satu asas yang baik, satu asas yang lengkap. Cuma kita kena tambah baik dan cari apakah ruang-ruang yang kita boleh tambah baik. Sebab itu kita katakan walaupun kita macam kamu sebut tadi, kita lihat memberi tumpuan kepada peperiksaan, tapi dah ada peralihan kepada kaedah-kaedah pengajaran, pentaksiran yang lebih menyeluruh, mengambil kira pelbagai faktor. Maknanya dah ada usaha ke arah itu. Dan apa yang perlu dilaksanakan, yang kami
kami perlu laksanakan di KPM adalah untuk menambah baik, terus menambah baik apa yang ada. Dalam konteks ini, itu yang kadang-kadang ada yang kata menteri baru nanti nak tukar benda baru. Saya rasa ini tak timbul dalam konteks kami di KPM. Kami bergerak berdasarkan asas yang ada, mencari ruang-ruang yang boleh diperbaiki supaya manfaatnya dapat dirasai oleh generasi akan datang. Apakah jaminan doktor untuk polisi dan pelaksanaan tidak akan jatuh kepada desakan luar? Kerana pendidikan ni ramai orang tengok dan ada tekanan politiknya, ada tekanan lainnya. Jadi seperti juga pandemik, fakta sains tu harus menentukan. Mana kluster nak tengok berdasarkan sains. Jadi doktor dengan lama buat forensic accounting dan sebagainya, bagaimana kita nak menggunakan keputusan berdasarkan data? Sekarang dengan data raya, IoT, 5G, tentunya doktor boleh membawa era di mana keputusan dibuat itu bukan berdasarkan sentimen, siapa cakap apa, tetapi data itu yang akan menentukan. Sebab itu jika kita lihat boleh berbincang tadi, apabila kami ingin buat keputusan sebagai contoh, apakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dalam tempoh PKP ini, kita dapatkan kajian, kita dapatkan data-data maklumat sehingga melibatkan 900,000 orang pelajar dan kita tengok daripada situ ini jumlah peranti yang dimiliki dan sebagai persentage jurang itu terlalu besar, dan sebab itu kita daripada maklumat ini kita kaji, kita dalami. Sebab itu saya ingin tekankan bahawa kita dengar pandangan, kita dapatkan pandangan dan kita kaji, kita lihat, kita berbincang dengan pelbagai pihak, tetapi akhirnya kami di kementerian perlu membuat keputusan yang terbaik, yang kami rasakan terbaik untuk rakyat Malaysia secara keseluruhannya demi generasi masa depan negara berdasarkan data-data dan maklumat yang ada. Ada data yang kami ada, masyarakat umum mungkin tidak ada. Ada maklumat yang mendalam yang kami ada, masyarakat umum yang mungkin tidak ada. Sebab itu saya selalu sebut, berilah peluang pada kami di Kementerian Pendidikan, berilah ruang kepada kami untuk kami melakukan yang terbaik. InsyaAllah kita ambil kira pandangan, kita ambil kira perbincangan, tapi akhirnya satu keputusan perlu dibuat, dan keputusan ini mestilah berasaskan data-data, maklumat-maklumat yang begitu terperinci dan mendalam. Ramai yang gembira mungkin dengan doktor cakap itu, cuma kita tak pernah ada menteri kanan. Kita ada menteri kanan sekarang. Kelebihannya adalah data tidak hanya tertakluk dalam ekosistem Kementerian Pendidikan. Ekosistem seperti juga KN perlukan data menyeluruh daripada pelbagai kementerian. KPKT, kementerian luar, semuanya. Bagaimana kita boleh gunakan kesempatan pandemik ini untuk pastikan kita ada satu gagasan data raya besar, melampaui sempadan birokrasi, kementerian, jabatan, untuk kita buat bukan saja untuk kementerian tapi juga untuk digitalkan. Saya ingin bercakap tentang data ini dalam konteks pendidikan. Saya ambil contoh. Kita ambil contoh TVET. Pendidikan TVET. Bagaimana pendidikan TVET ini ada di banyak kementerian dan ada pelbagai institusi TVET. Dan kadang-kadang institusi ini jika kita teliti menawarkan satu khusus yang hampir sama. Di mana di setengah institusinya jumlah pelajar cukup kurang. Di setengah institusi lain jumlah pelajarnya ada. Tapi khusus yang ditawarkan cukup hampir sama. Ada yang sama. Jadi bercakap tentang data tadi, inilah antara data-data, maklumat-maklumat yang kita perlu perhalusi dan bergerak sebagai sebuah kerajaan, sebagai sebuah kerajaan untuk melihat apakah yang boleh dilakukan dalam konteks maklumat-maklumat yang ada ini untuk memastikan kita dapat optimumkan, kita dapat maksimumkan manfaat daripada sumber-sumber yang kita ada. Doktor, saya tak berlaku adil jika saya tak mewakili kebajikan guru-guru. Kedua ibu bapa saya cikgu pension, mereka juga menonton siaran ini. 450 lebih guru ni tiba-tiba nak anjak ke digital. PDP-nya tentu perlukan pengubah suaian. Nak ajar jadual berkala kimia pakai skrin telefon misalnya, tapi ada yang dah buat pakai green screen macam TV, macam Isra Wani, hebat. Apakah jaminan doktor kepada guru yang mereka akan diberikan cukup ruang dan peluang? Mereka juga perlukan kemahiran baru, mereka perlu diberi bantuan teknologi sebagainya. Ini sebab itu kami kaji, kami analisa keadaan ini. Dan sebab itu dalam garis panduan yang kita keluarkan, kita kata guru-guru diberi flexibility
beri kemudahan untuk memilih apakah kaedah yang dirasakan terbaik berdasarkan kekangan yang ada. Kadang-kadang kita bercakap tentang online platform. Guru ini tak pernah pakai online platform sebagai contoh dan perlu mempelajarinya dalam konteks PKP ini dan tempohnya terlalu singkat. Jadi kita sedar kekangan ini dan dalam memastikan bahawa sebarang pelaksanaan berkaitan dengan home based learning sebagai contoh dapat dilaksanakan dengan jayanya, maka guru ini akan diberi apa sahaja bimbingan yang kita boleh bantu guru ini untuk memastikan mereka dapat laksanakannya. Jadi ini perkara dalam teknologi baru ini, dalam perkara-perkara baru ini, kita sedar bahawa guru pun memerlukan ruang untuk mereka membiasakan diri. Terima kasih Doktor. Kita tak bercakap lagi peranan komuniti dan peranan ibu bapa, PIBG. Semuanya perlu normal baru. Dan kali yang datang, kali pertama saya cakap tadi, saya beri peluang untuk ceritakan saja polisi. Kali kedua kita buatlah debat Samsah lawan Tempatan Tentera Diraja Malaysia. Terima kasih banyak kepada mereka yang belajar di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah KTR. Ini penanda aras anda. Terima kasih banyak kepada anda. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi bersama. Kita putuskan dulu rangkaian jangkitan. Kita selamatkan dengan duduk di rumah masyarakat kita. Dan kita bangkit dengan era pendidikan baru negara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much. Terima kasih.